Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam berkenan berangkat ke Majlis Bersanding Anak Da Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Amal Umi Kalsum Al-Islam binti almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, iaitu Yang Amat Mulia Pengiran Anak Haji Abdul Ghaffar bin Pengiran Indra Setia Diraja Sahibul Karib Pengiran Anak Haji Idris. Majlis berlangsung tengah hari kemarin di Baitun Naim Jerudong. Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri dijunjung oleh Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Amal Umi Kalsum Al-Islam dan Yang Amat Mulia Pengiran Indra Setia Diraja Sahibul Karib Pengiran Anak Haji Idris bin Pengiran Maharaja Lela Pengiran Muda Abdul Kahar Yang di-Pertua Adat Istiadat Negara. Berangkat sama Paduka-Paduka Ananda dan Adinda Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Rabiatul Adawiyah. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himah wal Waqar Pengiran Muda Muhammad Bolkiah dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Hajah Zaria. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah dan Yang Amat Mulia Pengiran Bini Hajah Faizah. Dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Juga berangkat Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Sa'datul Bolkiah. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Majidah Nurul Bolkiah. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Hafizah Sururul Bolkiah. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Azimah Nikmatul Bolkiah. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Fazilah Lubabul Bolkiah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna, Ambassador at Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri serta ahli kerabat diraja yang lain. Doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datu Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar. Yang Amat Mulia Pengiran Anak Haji Abdul Ghaffar melangsungkan perkahwinan dengan Yang Mulia Dayang Syafiqah Nikmatullah binti Amran. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan menerima junjung ziarah daripada kedua-dua mempelai. Selepas ditangguhkan selama 2 tahun berikutan pandemik COVID-19, COGAM bersidang semula buat julung kalinya di Kigali, Republik Rwanda. Pada mesyuarat tersebut, para pemimpin Commonwealth membincangkan beberapa perkara antaranya pembangunan mampan dan inklusif, pemulihan pasca COVID-19, belia serta cabaran-cabaran global. Kita saksikan detik-detik bersejarah sepanjang 2 hari mesyuarat berlangsung.
the Sultan of Brunei Darussalam. Status harian norma baharu COVID-19. 2 kes sedang berada dalam kategori 5 iaitu mereka yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ICU. Sementara itu, 3 kes berada dalam kategori 4 iaitu mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan juga memaklumkan 592 kes sembuh dilaporkan kemarin. Manakala jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun ialah 73.6% dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang telah mendapatkan 3 dos vaksin adalah 72.8%, manakala 12.1% bagi 4 dos vaksin. Biro Kawalan Narkotik melalui Divisyen Pendidikan Pencegahan Dadah mengungkayahkan sambutan Hari Antarabangsa menentang penyalahgunaan dan pengedaran dadah haram 2022. Cegah bersama negara bahagia adalah tema kebangsaan bagi negara Brunei Darussalam sebagai mengingatkan semua golongan masyarakat di negara ini untuk sama-sama bertanggungjawab, mempenteras dan mencegah kegiatan dadah. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja Major Jeneral Bersara Datu Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Pelancaran video klip tekad Biro Kawalan Narkotik dicipta khas untuk dijadikan jentera dalam menyuntik semangat keberanian dalam menjalankan tugas harian kepada warga kerja Biro Kawalan Narkotik. Manakala video klip Adang Tah dihasrat akan dapat memberi kesan kepada belia-belia agar menghindari dadah. Sambutan tersebut juga dimuatkan dengan pameran bagi memberikan kesedaran kepada masyarakat tentang kesan-kesan dan bahaya dadah serta aktiviti mewarna dan kuis anti dadah. Dalam menangani isu penyalahgunaan dadah dalam kalangan belia, ibu bapa dan keluarga memainkan peranan utama dalam memastikan anak-anak dan ahli keluarga tidak terjerumus dengan penyalahgunaan dadah. Beberapa orang ibu bapa mengongsikan pandangan mereka semasa sambutan Hari Antarabangsa menentang penyalahgunaan dan pengedaran dadah haram. Memberi didikan agama lah kepada anak-anak kerana agama itu sendiri
merupakan senjata yang paling ampuh untuk melawan nasir-nasir yang negatif di luar sana. Ibu bapa perlu mengambil inisiatif untuk mengetahui masalah-masalah yang dihadapi oleh anak-anak mereka. Mengawal aktiviti-aktiviti yang dilakukan, anak-anak seperti di laman internet dan mengambil tahu tentang pergaulan mereka di media sosial. Memantau pergerakan dan pergaulan anak-anak, tidak kira di manapun mereka berada. Paling penting terapkan ilmu agama darinya damit sampai ke pasar, insyaAllah anda takkan terpesong dah. Beberapa aktiviti akan diadakan sepanjang Festival Eko yang merupakan antara acara Minggu Tindakan Iklim bersempena persidangan dan pameran pertengahan tahun Brunei MYCE 2022 yang berlangsung sehingga 3 Julai 2022 di sekitar kawasan Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah di Ibu Negara. Perasmiannya disempurnakan oleh beberapa orang menteri kabinet. Juga diadakan pelancaran kempen Donate a Tree iaitu inisiatif kerjasama oleh pihak Bank Islam Brunei Darussalam BIBD melalui kempen SME 360 Sustainable Nation dengan kerjasama Sekretariat Perubahan Iklim Brunei Darussalam dan Progressive Media. Pelancarannya berlangsung di skrin Eco Cinema kawasan BIBD Connect. Acara diikuti dengan aktiviti penanaman pokok yang bertujuan bagi mendukung dasar kebangsaan perubahan iklim negara Brunei Darussalam khususnya bagi strategi 2 liputan hutan. Sementara itu, antara aktiviti menarik yang disediakan, aktiviti pandu uji kenderaan elektrik EV serta pameran. Juga hadir ketua-ketua perwakilan ke negara Brunei Darussalam. Juga diadakan pameran dan beberapa aktiviti menarik yang turut disertai oleh beberapa agensi kerajaan dan swasta serta pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan. Antaranya pameran The Sustainable Nation, pameran My Action for SDGs and Sustainable School dan Tarif Market for Trifi. Festival juga dimeriahkan dengan pembinaan hutan hujan kitar semula oleh sekumpulan artis berbakat dan kraft tunnel yang menjual lukisan serta kraft. Juga dipamerkan beberapa kenderaan elektrik. Institusi Teknologi dan Kejuruteraan Brunei Darussalam IET bagi rangkaian tempatan meraihkan ulang tahun ke-150 penubuhan IET malam tadi dengan majlis makan malam di Hotel Radisson, Bandar Seri Begawan. Hadir Yang Berhormat Pengiran Syamhari bin Pengiran Datu Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Beberapa maklumat teknikal dan kemaskini bagi membina rangkaian masa depan dengan rangkaian 5G dan teknologi drone disampaikan oleh para perwakilan dari syarikat Ericsson Brunei dan Innovero Sdn Bhd. Rangkaian tempatan IET ditubuhkan pada November 1997 dengan visi berkongsi dan memajukan pengetahuan ke seluruh komuniti sains, kejuruteraan dan teknologi SET global dan misinya antara lain untuk mewujudkan budaya profesionalisme yang seterusnya menyumbang ke arah pembangunan negara secara keseluruhan. 5 buah bas yang membawa 195 orang bakal jemaah haji pakej Zamrud Darussalam Holding Sdn Bhd penerbangan kedua selamat sampai di tempat penginapan di Hotel Voco International Makkah Al-Mukarramah. Perjalanan memakan masa 7 jam bertolak meninggalkan Hotel Dalah Taibah Madinah Al-Munawwarah 8.05 pagi waktu Madinah. Bakal jemaah haji singgah di Masjid Zul Hulaifa Bir Ali bagi niat ihram.
Ketibaan bakal jemaah di tempat penginapan disambut oleh Awang Haji Mahmud bin Haji Muhammad, pengarah urusan Darussalam Holding Sdn Bhd. Turut hadir para pegawai daripada Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam Pentadbiran dan Perubatan serta wakil daripada Maktab 112. Bakal jemaah haji yang mengikuti pakej agensi Strait Central dan Al-Hijrah Travel and Tours Sdn Bhd juga selamat sampai di hotel penginapan masing-masing di Makkah Al-Mukarramah. Bas nombor 2 yang membawa 13 orang bakal haji dari syarikat Al-Hijrah Travel and Tours Sdn Bhd tiba di Hotel Azkar Safa pukul 10.23 malam mengalu-alukan ketibaan rombongan Awang Haji Abdullah bin Haji Muhammad, pengarah urusan haji Kementerian Hal Ehwal Ugama selaku Ketua Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam Pentadbiran. Bas yang sama juga membawa 23 orang bakal haji dari pakej ekonomi agensi Strait Central tiba di Hotel Elaf Kinda pukul 9.59 malam. Bas nombor 1 yang membawa 44 orang bakal haji yang mengikuti pakej premium agensi Strait Central tiba di Hotel Marwah Raihan pukul 10.46 malam. Setibanya bakal jemaah haji di Kota Mekah selepas berehat seketika, bakal jemaah terus mengerjakan ibadah umrah. Bakal-bakal haji dipimpin oleh mutawif yang dipilih oleh syarikat Darussalam Holding Sdn Bhd. Bakal jemaah haji juga turut dilengkapi dengan radio transmitter bagi kemudahan para bakal haji mendengar segala doa dan zikir secara terang yang dibacakan oleh mutawif. Pada sebelah malam, para bakal haji dari pakej agensi Strait Central dan Al-Hijrah Travel and Tours Sdn Bhd mengerjakan ibadah umrah. Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Ketua bagi Kampung Kiulap dan Kampung Perpindahan Mata-Mata diadakan kemarin di dua tempat berasingan. Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Ketua Kampung Kiulap diadakan di Sekolah Rendah Haji Muhammad Jaafar Maun. Calon tunggal yang layak bagi mengisikan kekosongan jawatan tersebut, Awang Haji Hassan bin Haji Muhammad berumur 54 tahun. Hadir Awang Misli bin Haji Abdul Karim, Pegawai Daerah Brunei dan Muara. Sementara itu, Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Ketua Kampung Perpindahan Mata-Mata diadakan di Sekolah Rendah Pengiran Pekerma Setia Diraja Sahibul Bandar, Kampung Perpindahan Mata-Mata. Calon tunggal yang layak bagi mengisikan kekosongan jawatan tersebut ialah Pengiran Muhammad Naramzu Nasri bin Pengiran Haji Muhammad Saleh berumur 39 tahun. Pasukan Blue Lions SC muncul juara kejohanan squashi sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-75 tahun 2021 anjuran Persatuan Raket Squashi Brunei. Perlawanan akhir kategori berpasukan berlangsung petang kemarin di Pusat Squashi Kebangsaan Kompleks Sukan Negara Hasanah Bolkiah Brakas. 5 kategori dipertandingkan dalam kejohanan yang sepatutnya berlangsung tahun lepas dan
ditunda ke tahun ini akibat wabak COVID-19. Dalam perlawanan akhir berpasukan, Blue Lions SC menang dengan kiraan 3-1 ke atas Power Squashers. Hadiah-hadiah disampaikan oleh wakil dari TLTE Enterprise selaku penaja kejohanan.